4,174 premis. Semalam, 3 hari bulan, PDRM telah menahan seramai 413 individu yang melakukan kesalahan, iaitu engkar kepada perintah yang dikeluarkan. Ianya berkurangan 21.18% berbanding dengan hari sebelumnya, iaitu sebanyak 524 orang. Seramai 380 direman dan 33 dijamin. Dan seramai 362 individu telah pun dituduh di mahkamah. Yang ingin saya jelaskan seperti semalam, iaitu terdapat penurunan dari segi jumlah tangkapan. Dan saya harap trend ini berterusan. Dan seperti saya sebutkan tadi, bahawa ianya mungkin boleh dianggap sebagai gambaran bahawa pematuhan semakin meningkat. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bersama dengan agensi berkaitan telah pun melaksanakan ops sanitasi awam di seluruh negara. Semalam, proses nyah cemar telah dilaksanakan di 426 kawasan di sekitar 11 buah negeri. Antara kawasan yang dinyah cemar termasuk 170 balai polis dan 38,140 unit projek perumahan rakyat ataupun PPR di kawasan yang berisiko tinggi. Bagi memudahkan pengurusan premis kediaman berserata, KPKT mesyuarat bersetuju untuk membenarkan pihak pengurusan beroperasi sepanjang tempoh PKP, di mana 2 orang pihak pengurusan sahaja dibenarkan bekerja. Pusat kuarantin. Seperti kita tahu bahawa semalam kita telah pun melaksanakan pusat kuarantin wajib, di mana rakyat kita yang pulang dari luar negara diwajibkan terus dikuarantinkan selama 14 hari. Semalam dari laporan yang diterima daripada laporan NADMA bahawa semua berjalan dengan baik dan lancar. Semalam sahaja seramai 1,188 rakyat kita telah pun dikuarantin di seluruh negara, di mana seramai 711 adalah daripada yang dikuarantin adalah yang tiba daripada melalui KLIA. Sejak 19 Mac 2020 di dalam dan pelaksanaan PKP, seramai 4,933 orang telah pun dikuarantin di seluruh negara, dan sehingga kini 90 pusat kuarantin telah pun dibuka. Semalam saya menyebutkan bahawa penumpang-penumpang yang ingin meneruskan perjalanan ke Sabah dan Sarawak, mereka tidak dikuarantin di Kuala Lumpur. Sebaliknya, mereka boleh meneruskan penerbangan mereka selepas transit di KLIA 1 atau 2, dan apabila mereka pulang ke Sabah dan Sarawak, mereka akan dikuarantin di negeri masing-masing. Walau bagaimanapun, kedapatan penumpang-penumpang yang tidak mempunyai penerbangan terus untuk pulang, mereka mungkin tidak mempunyai tiket penerbangan untuk pulang, belum ada tiket penerbangan untuk pulang ke Sabah dan Sarawak, atau mungkin penerbangan mereka 3 atau 4 hari selepas mereka tiba di KLIA. Untuk penumpang-penumpang seperti ini, mereka tentu saja terpaksa keluar daripada lapangan terbang. Oleh itu, mereka juga akan dikuarantin di pusat-pusat kuarantin di Kuala Lumpur, Selangor atau mana-mana kawasan yang berdekatan. Semalam keluar berita yang mengatakan bahawa
penumpang yang dibawa ke pusat kuarantin dibawa dengan truk penjara ataupun bas penjara. Berita itu adalah berita tidak benar kerana semua penumpang pesawat yang akan dikuarantin akan dibawa menggunakan bas-bas yang disediakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak NADMA. Truk hanya digunakan untuk membawa barangan mereka saja. Ini bermakna bahawa berita-berita palsu terus berlega di dalam negara kita, walaupun keadaan seperti COVID-19 ini sepatutnya semua mesti berusaha untuk menenangkan rakyat dan membantu kerajaan, tetapi masih ramai penyebar-penyebar berita palsu dan sebagainya. Seperti beberapa hari yang lepas, ada berita palsu yang menunjukkan kononnya pusat kuarantin yang begitu buruk keadaannya di Sabah, dan ianya telah pun dinafikan. Pihak kerajaan juga tidak berkompromi kepada penyebar-penyebar berita palsu ini. Sehingga 3 April 2020, sebanyak 184 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan juga SKMM berkaitan dengan penyebaran berita palsu ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 20 kes telah dibuka dan mereka telah pun didakwa di mahkamah. Jadi saya menyeru kepada rakyat, sama-sama kita membantu kerajaan untuk menyelesaikan isu COVID-19 ini, bukan cuba mengeruhkan suasana dan menimbulkan suasana yang tidak tenang di kalangan rakyat. Dan saya sebutkan sekali lagi bahawa pihak kerajaan serius bagi untuk memastikan tindakan tegas diambil kepada penyebar berita palsu ini. Tidak ada siapa yang akan terlepas daripada undang-undang yang akan dan tindakan yang akan diambil oleh pihak kerajaan. Pelajar-pelajar, saya nak sebut juga tentang pelajar-pelajar IPT yang berada di kampus-kampus, di kolej-kolej, kampus-kampus. Saya tahu dah lama mereka berada di sana, lebih daripada 14 hari. Ibu bapa mula risau tentang anak mereka, bagaimana kedudukan anak mereka di sana. Kerajaan memberikan jaminan bahawa kita akan pastikan kebajikan anak mereka. Kita akan pastikan tidak ada isu besar yang berkaitan dengan anak mereka, dan dari segi semuanya saya dah sebutkan ditanggung oleh kerajaan. Dari segi kebajikannya jangan diragui. Jadi ibu bapa jangan rasa gundah dan golana, serahkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi, insya-Allah anak-anak tuan-tuan akan dijaga dengan baik. Kementerian Pengajian Tinggi telah bersetuju untuk melanjutkan tarikh tutup permohonan UPU online bagi calon lepasan SPM dan STPM ataupun saraf dengannya. Permohonan UPU online untuk Universiti Awam, Institut Pendidikan Guru, Kolej Matrikulasi, Kolej Komuniti dan institusi latihan kemahiran awam ataupun ILKA dilanjutkan kepada tarikh 17 April 2020. Jadi ini merupakan satu berita yang baik kepada pelajar-pelajar lepasan SPM dan juga STPM. Saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang selama ini memberikan berbagai-bagai sumbangan kepada kerajaan di dalam membantu kerajaan bagi menghadapi isu COVID-19 ini. Hari ini saya ingin maklumkan bahawa pihak Celcom telah bersetuju untuk menyediakan servis telekomunikasi internet melalui edaran kad SIM Prabaya
kepada mereka yang dikuarantin secara percuma. Kemudahan 1 GB data untuk internet, WhatsApp call, Skype, dan 10 GB untuk Facebook dan Instagram dapat memberikan kemudahan untuk mereka yang dikuarantin berhubung dengan keluarga mereka sepanjang tempoh kuarantin 14 hari. Kita juga berterima kasih kepada pihak Astro dan Unify TV kerana memberikan akses percuma untuk saluran berita dan hiburan kepada pengguna sepanjang PKP ini dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya harap rakyat terus mematuhi setiap arahan serta prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah pun diumumkan oleh MKN dan juga oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tanggungjawab untuk memastikan kesihatan diri sendiri dan keluarga adalah tanggungjawab kita bersama. Dan saya juga berharap kepada pemimpin-pemimpin masyarakat supaya mengambil peranan untuk menjaga kepentingan komuniti di bawah jagaan masing-masing. Kita harap juga pemimpin masyarakat juga memastikan supaya anak-anak buah mereka mematuhi apa yang diarahkan oleh kerajaan bagi memastikan masyarakat ataupun rakyat di bawah kepimpinan mereka terselamat daripada COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya menyeru, saya memohon stay at home ataupun tinggal di dalam rumah masing-masing dan patuh kepada setiap arahan Kementerian Kesihatan. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Datuk Seri tadi ada menyebut mengenai pengurangan peratusan yang individu ditahan 21.18 berbanding semalam berbanding hari sebelumnya. Dari segi peratusan keseluruhan pematuhan berapa? Pematuhan kita belum buat apa-apa lagi. Dulu kita dah sampai ke tahap 97%. Saya percaya ketika ini pematuhannya saya percaya sudah pun meningkat. Cuma pihak PDRM belum memberikan numbers dari segi pematuhan sebenar seluruh negara. Ya. Datuk Seri, tadi Datuk Seri sebut kita ada 390 pusat kuarantin seluruh negara. 90 pusat kuarantin. Berapa ramai yang pusat-pusat kuarantin boleh cater untuk 90 ni? Macam mana? Berapa ramai orang yang dia boleh cater? Yang boleh ditempatkan di semua pusat kuarantin. Kita dimaklumkan kita boleh menempatkan hampir 40,000 ya rakyat kita untuk di kuarantin dalam satu masa. Cukup. Lebih daripada mencukupi. Seperti saya sebut tadi, kita baru 4,000 lebih yang di kuarantin sejak daripada awal lagi. Setakat ini masih banyak lagi tempat yang boleh digunakan. Sebelum ini Datuk Seri pernah menyatakan dengan penangguhan pinjaman bulanan tu, sebab ada beberapa pihak yang menyatakan supaya LPPSA juga turut diberi, sama ada kerajaan boleh beri pertimbangan mengenai dengan untuk penangguhan perumahan tu. Sebab LPPSA pinjaman perumahan kerajaan. Kerajaan. Sebab even daripada QPAC pun ada menyatakan supaya kerajaan mempertimbangkan. Ya. Kita akan mengadakan mesyuarat yang melibatkan sektor ekonomi dan sebagainya di bawah kluster ekonomi. Kita akan dapatkan apa-apa laporan daripada mereka. Ya. Setakat ini belum ada perbincangan di dalam mesyuarat khas menteri-menteri. InsyaAllah jika dibangkitkan, kita akan bincang perkara tersebut. Dan ataupun mungkin di dalam mesyuarat
jawatankuasa khas kabinet yang akan kita bermesyuarat besok. Mungkin perkara itu mungkin boleh dibangkitkan. Ya. Datuk Seri, mengenai pelajar IPTA dan IPTS, ada ibu bapa minta kerajaan minta kerajaan, tolong kerajaan mohon kepada IPTA, IPTS untuk buat pengurangan dan penangguhan bayaran pengajian sebab ada college yang diorang dah tak ada kelas lebih sebulan. Minta dikurangkan. Dikurangkan. Okey. Kurang ataupun penangguhan. Itu cadangan kan? InsyaAllah kalau cadangan itu kita akan bawa kepada Kementerian KPT. Kita akan bawa. Sebab ini hari ini baru cadangan tu kita dengar, insyaAllah kita akan bangkitkan. Alright? Ada lagi? Persatuan Farmasi minta kerajaan memberi subsidi kenaikan topeng muka. Susulan kerajaan menurunkan harga siling topeng muka tu daripada RM2 kepada RM1.5 untuk menampung kerugian mereka. Kerugian siapa? Syarikat? Persatuan Farmasi. Sebenarnya apabila kita menetapkan harga shilling, kita telah pun mengambil kira kesemua perkara yang berkaitan seperti harga diimport. Ya, kita tahu bahawa pengeluaran tempatan amat berkurangan. Jadi kita mengimport. Apabila kita mengimport, kita dah membuat perkiraan berapa kos sampai ke kedai mereka ataupun sampai ke Malaysia. Sebab itu kita buat keputusan RM1.50. Ya. Walaupun jika pihak pengusaha tempatan ingin membuat rayuan, mereka boleh mengemukakan rayuan kepada pihak Kementerian Keuangan kerana subsidi melibatkan Kementerian Keuangan. Tapi setakat hari ini harganya masih RM1.50 dan saya difahamkan rakyat mampu untuk membelinya dan rakyat berterima kasih kepada kerajaan kerana telah pun mengurangkan daripada harga asal iaitu RM2. Ya. Okey, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.